Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah tentang mukjizatir rasul. Okey, mukjizat para rasul. Okey, kita akan berbincang berkaitan dengan mukjizat secara sikit sebanyak. Okey, ta'rif mukjizatir rusul amrun khariqun lil 'adah yuzhiruhu Allahu ala yadin mudda'i an-nubuwah wifqa muradihi tasdiqan lahu, iaitu perkara luar biasa ataupun perkara yang mencari daripada adat, di luar kebiasaan adat, yang dizahirkan oleh Allah kepada orang yang mengaku sebagai nabi, dengan tujuan untuk membenarkan hujah mereka ataupun membenarkan pengakuan kenabian mereka. Okey, itu mukjizat. Dia diturunkan kepada nabi dan rasul. Okey, kemudian mukjizat ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama mukjizat hissiyah dan mukjizat maknawiyah. Okey, bagi mukjizat hissiyah, dia ditakrifkan dengan kullu amalin ilahiyyin zahiri yaf'aluhu Allahu ala yadin nabiyhi yushhadu lahu bin nubuwah. Al-Isra' wal Mi'raj, al-insyiqaqil qamar. Okey. Perkara yang mukjizat hissiyah ni ialah perbuatan daripada setiap perbuatan Allah yang zahir, yang mana ianya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, sebagai penyaksian kepada kenabian, iaitu dalam contoh, sebagai contoh Isra' wal Mi'raj. Kisah Isra' dan Mi'raj itu adalah perlakuan daripada Allah. Allah yang membuatkan perkara tersebut. Subhanallazi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi bermaksud Allah telah memperjalankan hamba-Nya. Maksudnya itu adalah perbuatan Allah yang nak buktikan sebagai penyaksian kepada kenabian. Okey, kemudian al-mukjizat maknawiyah. Maknawiyah salah taib. Okey, tusamma bil mu'jizah al-aqliyah allati ikhtassa biha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'jizatul Quran. Okey, mukjizat maknawiyah ini dinamakan juga dengan mukjizat aqliyah yang diberikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat Al-Quran. Okey, seterusnya ta'did Allah rusulihi bil mu'jizat, sokongan Allah kepada para rasulnya melalui mukjizat. Ayyadallah rusulahu bi mu'jizatin dalalatu ala annahum rasulullahi haqqan wa sidqan. Okey, iaitu Allah membantu para rasul dengan memberikan ataupun memberi kelebihan dengan adanya mukjizat kepada para rasul ini, untuk menunjukkan bahawa mereka adalah benar. Allah tolong para nabi dan rasul dengan mukjizat untuk memberi pengakuan ataupun membenarkan pengakuan mereka, untuk lebih memudahkan para nabi dan rasul itu dalam apa, jalan dakwah mereka tu. Okey, kemudian kita tengok okey. Isyrah al-farqu bainal mu'jizah wal karamah wal irhas wal istidraj wal ma'unah wal ihanah was sihru. Okey, kita akan berbincang berkaitan dengan perkara-perkara luar biasa selain daripada mukjizat yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Semuanya anugerah
ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab-sebab yang tertentu. Okey, yang pertama mukjizat itu sendiri amrun khariqul lil adah yuzhiruhullahu 'alal anbiya'i war rusul. Okey, perkara yang bukan kebiasaan adat ataupun perkara yang luar biasa diturunkan kepada nabi dan rasul. Itu mukjizat seperti yang kita belajar tadi. Mukjizat diturunkan kepada nabi dan rasul. Kita pernah dengar mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya dan sebagainya. Okey, kemudian al-karamah. Al-karamah amrun khariqun lil adah yuzhiruhu Allahu ala yadin insanin zahirin salahi ghairul anbiya'i war rasul ikraman lahu. Okey. Karamah ni dia ditakrifkan sebagai perkara yang luar biasa juga. Okey, perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang baik, yang jelas kebaikannya, dan dia bukan nabi, dia tak mengaku sebagai nabi. Tujuannya adalah untuk memuliakan orang tersebut. Okey, sebagai contoh kita bagi Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia dicabar oleh musuh Islam untuk minum racun. Tetapi kelebihan Allah bagi kepada dia, selepas dia minum tu, dia tak ada apa-apa yang berlaku pada batang tubuh Khalid Al-Walid itu. Sihat macam biasa. Tak ada kata muntah darah ke apa selepas minum racun, tak ada. Okey, itu mungkin karamah. Itu karamah yang diberikan kepada Khalid Al-Walid. Dan banyak lagi contoh-contoh karamah, seperti contohnya kita tengok orang-orang alim yang boleh berjalan atas air ke, kalis peluru ke. Okey, itu contoh-contoh karamah ataupun pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Okey, kemudian kita tengok kepada irhas. Okey, irhas amrun khariqun lil adah yuzhiruhullah qubaila bi'satin nabi ta'sisan wa tamhidan lin nubuwwati laha. Okey, irhas ni adalah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang nabi sebelum dia dibangkitkan menjadi nabi ataupun rasul, sebagai pendahuluan kenabian. Sebagai pendahuluan kepada kenabian. Okey. Kalau kat sini dalam contoh, kita bagi contoh semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menjadi nabi, kita kenal satu kisah sirah yang masyhur, iaitu ketika Nabi keluar bersama bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam untuk tujuan perdagangan. Pada masa bapa saudara Nabi bawa Nabi, ada awan yang ikut di atas. Setiap pergerakan Nabi di dalam perjalanan Nabi tu ada awan yang melindungi Nabi daripada cahaya matahari terus kepada Rasulullah. Maksudnya dalam perjalanan Rasulullah tu dia rasa macam tak panas sangat sebab ada awan yang melindungi. Okey, itu irhas. Dia diberikan kepada Nabi, diberikan kepada seorang Nabi sebelum dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. Okey, sebagai pendahuluan kepada kenabian. Okey, kemudian al-ma'unah. Okey. Al-ma'unah amrun khariqul lil adah yuzhiruhu Allahu ala yadin insani masturil al-hal ghairi mudda'in nubuwah takhlisan lahu min syiddah. Okey, ma'unah ni pula perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang tidak diketahui keadaannya dan dia bukan seorang nabi. Tujuannya untuk melepaskannya daripada kesusahan dan seumpamanya.
Okey, ma'unah ni adalah perkara luar biasa, perkara yang di luar pemikiran kita, yang Allah berikan kepada seseorang yang layak untuk mendapatkannya, dengan tujuan untuk melepaskan seseorang itu daripada sesuatu yang dia tidak ingini ataupun sesuatu kesusahan yang menimpanya. Okey. Ma'unah ni contoh dia macam seseorang macam contoh Allah bagi pertolongan kepada seseorang tu, dia terjun daripada bangunan 25 tingkat sampai ke bawah, tak mati. Okey. Ataupun dalam satu runtuhan bangunan, orang lain semua mati, dia seorang je tak mati. Okey, itu adalah ma'unah. Ataupun sama je dalam satu kemalangan jalan raya, naik kereta 5 orang, 4 orang lagi mati, dia seorang je yang tak mati. Dan pada masa tu kita tengok teruknya kemalangan tu, memang kita akan jangka semua orang yang terlibat tu akan mati. Tapi ada seorang je Allah bantu, dia hidup. Okey, itu ma'unah. Okey. Lepas tu istidraj. Okey, istidraj amrun khariqul lil adah yuzhiruhu Allah ala yadin mudda'i al-uluhiyah ala wifqal matlubah khadi'ah. Okey, istidraj ni adalah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia yang mendakwa mempunyai sifat ketuhanan dengan izin Allah, dan ianya adalah sebagai tipu daya. Okey, istidraj ni macam mana ya? Dia nak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang kepada orang yang mengaku dirinya sebagai setanding dengan Tuhan, ataupun dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Allah bagi je apa yang dia nak, tapi dengan tujuan untuk orang tu lebih ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Firaun yang kita tahu tak pernah sakit, dan dia mengaku diri dia tu sebagai Tuhan kerana dia tak pernah sakit dan sebagainya. Sehinggalah dia terus sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau contoh lainnya macam Ayah Pin kan, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan, dia diberi dengan macam-macam kemewahan, ramai boleh mempengaruhi ramai orang yang ikut dia punya ajaran sesat, sehingga kan penganut dia tu ada yang minum air daripada basuhan kaki Ayah Pin tu sendiri. Untuk lebih, itu semua Allah bagi untuk lebih menyesatkan orang tersebut. Okey, kemudian kita tengok kepada al-ihanah. Okey, ihanah amrun khariqul lil adah yuzhiruhu Allahu ala yadi mudda'in nubuwah kizban mukhalafan limatlubihi wa muradihi takziban lahu. Okey, ihanah ini ialah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang mendakwa sebagai nabi secara dusta, dan ianya adalah menyalahi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah sebagai pendustaan untuknya. Okey, ihanah ni ialah perkara yang Allah bagi kepada seseorang manusia yang mendakwa dirinya sebagai nabi palsu. Dia sangkakan itu adalah mukjizat, tapi rupa-rupanya al-ihanah, dengan tujuan untuk memalukan dia. Allah bagi itu untuk memalukan dia. Okey, sebagai contoh kita ambil dua kisah daripada Musailamah Al-Kazzab. Okey, yang pertama, Musailamah ni dia mengaku diri dia sebagai nabi selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengaku, dia mendakwa bahawa diri dia tu ada mukjizat. So orang Islam tahu kalau orang yang mengaku sebagai nabi ni mesti ada mukjizat dia. So orang cabarlah Musailamah ni untuk berikan tunjukkan mukjizat yang ada pada dia kalau betul dia seorang nabi. So
Okey, orang pun kata kalau betul kau ni seorang nabi, ada satu perigi tu ataupun telaga air tu yang air dalam dia tak tahu macam mana, sangatlah masin. Kalau kau betul seorang nabi, kau pergilah untuk buatlah apa-apa untuk menjadikan air tu jadi tawar, sama macam air perigi-perigi yang lain. Lepas tu Musailamah Al-Kadzab ni pun pergilah. Pergi dia ludah dalam perigi tu. Apa yang jadi? Air dalam perigi tu jadi lebih masin daripada air yang asal. Air asal dah masin dah. Bila dia ludah, jadi lebih masin. Itu ihanah. Okey, ada satu lagi Musailamah Al-Kadzab. Kisah dia juga, yang mana dia mendakwa dia boleh menyembuhkan orang yang buta. Kau ikutlah aku, aku akan sembuhkan, aku boleh sembuhkan orang yang buta. Maka datanglah orang yang seorang tu dia buta sebelah mata. Dan Musailamah ni dia pergi ludah lagi, terkena dengan mata yang sebelah lagi yang celik tu. Mata orang buta tadi, dia buta sebelah, dia ludah terkena yang sebelah sini. Kedua-dua mata orang yang buta itu menjadi buta. Dulu boleh tengok dengan sebelah mata, sekarang ni dah buta terus. So orang pun makin tak percaya kepada Musailamah ni. Okey, itulah ihanah. Kemudian sihir. Amalun yataqarrabu fihi ila syaitan bima'unatin minhu. Perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada syaitan. Macam-macam lah sihir ni. Dia boleh jadi azimat, jampi, tangkal-tangkal, simpulan tali ke apa ke. Dan bahayanya sihir ni boleh mendatangkan penyakit, ataupun membunuh, ataupun memisahkan pasangan suami isteri. Dahsyatlah, macam-macam jenis lah kalau sihir ni. Okey. Okey, terima kasih semua. Itulah saja perkongsian daripada saya pada kali ini dengan tajuknya adalah Mukjizat Rasul. Kita bincang pasal mukjizat, kita bincang pasal apa itu contoh-contoh mukjizat, dan kemudian perkara luar biasa yang bukan mukjizat yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.